maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang saya muliakan, insyaallah pada malam ini, bermula daripada malam ini, sekali seminggu kita akan cuba membincangkan ilmu yang berkaitan dengan amalan seharian kita, yang mana setengah orang panggil ilmu tasawuf, setengah orang panggil ilmu akhlak, setengah lagi panggil ilmu adab, setengah lagi panggil ilmu al-ihsan. Mana-mana pun tak apalah kita panggil, yang penting ilmu ini membantu kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada mulanya bila saya diminta untuk membincangkan ilmu yang sebegini, saya rasa berat. Tapi memandangkan amanah ilmu, insya-Allah saya akan cuba bersama saudara-saudari muslimin dan muslimat untuk kita sama-sama tengok sejauh manakah pentingnya ilmu ini di dalam kehidupan kita seharian. Ada orang kata belajar tasawuf ni penting, ada orang kata belajar tasawuf ni tidak penting, penting lagi fiqh. Ada orang cakap belajar tasawuf ni hati-hati, kerana silap-silap boleh jadi isim. Ada orang cakap begitu, ada orang cakap begini. Jadi muslimin dan muslimat yang berbahagia, di sini saya cuba buat ataupun saya cuba terbitkan risalah kecil, yang mana risalah ini sebenarnya sebuah kitab yang lengkap, asalnya adalah dalam bahasa Arab, iaitu kitab Haqa'iq 'anit Tasawuf. Haqa'iq 'anit Tasawuf. Apa maksudnya? Maksudnya hakikat-hakikat tentang ilmu tasawuf. Haqa'iq jamak kepada haqiqatun. Haqiqatun mufrad, haqa'iq jamak. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan tahu haqa'iq ni adalah plural, singularnya hakikat. Bahasa Melayu pun kita panggil hakikat, bahasa Arab pun kita panggil haqiqah. Hakikat juga, ya sama, cuma slangnya berlainan. Jadi buku ini, kitab ini merupakan kitab yang agak tebal juga, melebihi 600 muka surat di dalam bahasa Arabnya. Dan di sini saya ambil satu saja tajuk kecil, iaitu kepentingan ilmu tasawuf. Kita nak tengok malam ni sejauh mana pentingnya ilmu tasawuf di dalam kehidupan kita seharian. Adakah sama nilainya dengan ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Adakah ilmu ini boleh menandingi ilmu fiqh, yang mana ilmu fiqh kalau kita tak belajar, amal ibadat kita, sembahyang kita, haji kita, puasa kita tidak sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak sah, tuan-tuan, tidak diterima, tidak diberi pahala. Dan malam ini kita nak tengok sejauh mana pentingnya ilmu tasawuf di dalam kehidupan kita. Jadi biar kita faham, kerana ilmu ini adalah untuk difahami. Bila kita faham, kita kena amal. Pertama untuk kita faham, yang kedua untuk kita amal. Bila amal, barulah boleh jadi amal soleh kita yang akan membantu kita bila kita berada di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang saya muliakan, jadi kitab Haqa'iq Tasawuf ni karangan Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Syekh Abdul Qadir Isa ini seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang hidup di Syria, di Aleppo, Halab, ya, dan berasal daripada Aljazair, Algeria. Berhijrah ke Syria, kemudian belajar dengan ulama-ulama Syria, sehingga dia pula bangkit menjadi seorang ulama yang terkemuka.
Beliau telah pun meninggal dunia pada tahun 1992. Jadi beliau ni merupakan, kenapa saya pilih kitab ini, sebahagiannya kerana beliau merupakan guru kepada guru saya, yang mana saya belajar sedikit sebanyak ilmu ini dengan Syekh Yusuf Muhyiddin Ridqil Bakhur Al-Hasani hafizahullah, dan beliau masih lagi hidup. Jadi ini buku merupakan karangan kepada guru saya. Kalau peringkat dalam keluarga, peringkat bapa, peringkat atuk, dikarang oleh atuk lah ya. Kalau dalam keluarga, ini bukan keluarga, ini silsilah perguruan. Kita belajar. Saya ambil kitab ini sebab kitab ini saya belajar daripada guru saya, min jild ila jild, dari kulit ke kulit, dan apa yang saya dapat insya-Allah kita akan kongsi bersama. Kita tengok sejauh manakah Allah sayang kepada kita, bergantung kepada sejauh manakah hati kita sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut tasawuf. Orang nak belajar tasawuf ni nak meningkatkan iman dan kualiti amalan kepada Allah. Jadi malam ni kita tengok di bawah tajuk kepentingan ilmu tasawuf. Saya minta maaf sebab saya print hanya lebih kurang 10 sahaja, tak sempat nak print banyak. Cadangnya nak print boleh 2-30, cuma masalah printer, jadi tak dapat print banyak. InsyaAllah minggu depan boleh photostat dah ya. Kita tengok sikit. Qala al-muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Ahammiyatut tasawuf, kepentingan ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak, ilmu adab. Kalau dalam kitab asal dia, bab yang pertama, subtopik dia yang keempat lah Ustaz Omar, 4 lah ya. Muka surat berapa tu? Muka surat 14. Tapi di sini saya buat muka surat 1 baliklah ya. Qala al-muallif, taklif syarak yang diperintahkan kepada manusia, yang dikhususkan kepada manusia, merujuk kepada 2 bahagian. Kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala tentukan agama ini kepada diri kita untuk diamalkan. Banyak-banyak perkara yang Allah perintahkan kepada kita terbahagi kepada 2. Di antara banyak-banyak perintah Allah tu, yang pertama, hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan zahir. Allah perintahkan kita buat sesuatu amalan yang mana hukum-hukumnya berkaitan dengan amalan zahir, yang kita boleh nampak, yang bila kita buat orang nampak. Ini amalan zahir. Contohnya kita sembahyang maghrib tadi, orang tengok kita, orang nampak kita sembahyang maghrib. 1. Yang kedua, hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan batin, amalan yang tak nampak. Allah perintah juga pada kita. Allah suruh kita ikhlas. Adakah ikhlas ini nampak dengan mata kasar? Tidak tuan-tuan. Ikhlas ini benda jenis yang berada di dalam hati sanubari manusia. Jadi banyak-banyak amalan, banyak-banyak taklif agama yang Allah perintahkan kepada kita, ada 2 jenis. Pertama, yang melibatkan benda yang zahir, yang nampak. Yang kedua, yang melibatkan benda yang batin, yang tak nampak, dalaman, spiritual. Satu jasmani, tubuh badan. Satu lagi rohani, dalaman, hati manusia. Ataupun dengan perkataan lain, di bawah itu, hukum hakam yang bersangkut paut dengan tubuh badan manusia. Haji umpamanya dilakukan dengan kekuatan anggota tubuh badan, kena bermusafir, sampai di sana kena tawaf. Itu semua dilakukan oleh tubuh badan kita. Yang kedua, amalan-amalan yang bersangkut paut dengan hati. Hati kita pun diperintahkan untuk beramal juga.
Bukan saja Allah turunkan agama supaya dilakukan oleh batang tubuh manusia sahaja. Kalau kita tengok, kita perhatikan, kita ada rukun Islam. Rukun Islam ada 5, tuan-tuan. Rukun Islam ni mengucap syahadah, penyaksian ketuhanan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mulut. Syahadata alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan juga Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dilakukan oleh lidah, baru kita dinamakan Muslim, orang Islam. Tidak dinamakan orang yang bukan Islam. Jadi perbuatan ini ataupun amalan ini merupakan ketentuan Allah, taklif Allah yang diletakkan kepada batang tubuh manusia. Pertama, mengucap. Kedua, wa tuqimas shalah, mendirikan solat. Mendirikan solat juga amal perbuatan manusia dengan anggota tubuh badan. Kalau Allah ajar kita ikhlas, itu perbuatan zahir, bukan perbuatan zahir, perbuatan batin, hati. Kalau Allah ajar kita supaya jangan riak, riak itu perbuatan hati. Jangan minta puji, minta puji itu perbuatan hati. Jadi dia ada 2, tuan-tuan. Jadi senang kita tengok, sekiranya kita tengok rukun Islam itu melibatkan perbuatan anggota zahir. Sekiranya kita tengok rukun iman ada 6, beriman kepada Allah, kemudian sampai beriman kepada qada dan qadar, itu semua adalah perbuatan batin, dalaman. Kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah. Percaya dengan apa? Hati, di dalam. Kita percaya kepada malaikat, itu iman, akidah, benda yang tersimpul kukuh di dalam hati kita. Jadi ini adalah amalan, tapi amalannya tidak nampak, sebab dia bukan amalan zahir, dia amalan batin. Ini yang Syekh nak sebut. Syekh kata taklif agama ini terbahagi kepada 2. Yang pertama, melibatkan perbuatan manusia secara zahir, boleh nampak. Dan yang kedua, melibatkan perbuatan manusia secara batin, tak boleh kita tengok, dalaman. Dia kata amalan tubuh pula. Amalan tubuh juga mempunyai 2 jenis, terbahagi kepada 2 juga. Tadi terbahagi kepada 2 dah. Yang ni terbahagi kepada 2 jenis, iaitu satu berupa suruhan, satu lagi berupa tegahan. Suruhan Allah Subhanahu wa taala yang berbentuk zahir, Allah suruh kita solat, itu suruhan zahir. Allah larang kita mencuri, itu larangan yang berupa zahir juga, mencuri dengan anggota tubuh badan. Jadi kita tak boleh mencuri, ini larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu Allah suruh benda zahir, ada satu Allah larang buat benda zahir. Dia kata suruhan Allah seperti solat, haji dan sebagainya, manakala larangan Allah pula seperti membunuh, berzina, mencuri, minum arak dan seumpamanya. Ini yang zahir. Membunuh, Allah tak bagi kita membunuh. Kalau membunuh mesti dibalas dengan bunuh. Undang-undang agama, undang-undang Islam, sesiapa yang membunuh, darah dibalas dengan darah. Ini undang-undang agama. Maka tak boleh dilakukan dengan apa membunuh? Dilakukan dengan perbuatan zahir manusia. Itu amalan zahir terbahagi kepada 2. Satu yang disuruh, buat haji, suruh. Yang kedua dilarang, berzina, dilarang, berjudi, dilarang. Itu zahir, tidak melibatkan batin. Yang kedua, amalan hati juga ada 2, yang berupa suruhan dan ada pula yang berupa larangan ataupun tegahan. Allah bagi kita amalan hati supaya kita beramal. Amalan hati juga ada yang Allah suruh buat, ada yang Allah larang buat. Suruhan seperti beriman kepada Allah. Kita beriman kepada Allah seperti mana yang telah saya sebut.
beriman kepada rukun iman, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul seluruhnya, dan banyak lagi. Beriman kepada qada dan qadar. Semua itu benda tak nampak. Ikhlas. Ikhlas, redha, khusyuk, tawakal, dan banyak lagi benda-benda yang batin, yang mana Allah suruh kita buat. Larangan pula macam mana? Tegahan pula seperti kufur. Allah tak bagi kita kufur. Kufur ni engkar salah satu daripada ajaran agama Islam. Engkar sama ada rukun Islam ataupun rukun iman ataupun benda yang qat'i, benda yang pasti di dalam agama kita engkar. Kewujudan hari kiamat, ini tidak dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tak bagi kita buat, Allah larang. Dia melibatkan benda yang batin, tak nampak. Kita belajar tasawuf, kita belajar akhlak, akhlak batin, kita belajar adab, adab batin, kita belajar al-ihsan. Inilah yang kita nak cuci. Kita nak bersihkan jiwa sebersih-bersihnya supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kufur, nampak tak? Tak nampak. Jenis perbuatan hati. Inilah dikatakan amalan manusia terbahagi kepada dua. Satu amalan zahir, satu amalan batin. Amalan zahir ada suruhan, solat, ada tegahan, mencuri. Amalan batin ada suruhan, iaitu ikhlas, ada tegahan, iaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak berjaya merentasi empat-empat halangan ini, maknanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan yang kita lakukan seharian tidak akan berjaya menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama kata pentingnya kita belajar ilmu. Penting belajar ilmu, terutamanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, benda yang paling besar yang dititik beratkan ialah amalan hati, mengelakkan manusia daripada menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Ayat Quran sebut, sesungguhnya syirik itu benar-benar merupakan suatu kezaliman. La zulmun azim, kezaliman yang cukup besar. Manusia menzalimi Allah, manusia menzalimi diri sendiri. Dengan apa? Dengan syirik kepada Allah. Tadi nifak. Perbuatan nifak ni manusia tidak percaya. Aku percaya 99% agama Islam, tetapi azab kubur aku tidak percaya. Seolah-olah macam tak logik, guna otak sendiri. Ini menyebabkan manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik ini lebih lagi daripada kufur. Sebab apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan ampun dosa syirik. Jadi inilah yang dititik beratkan oleh ilmu tasawuf, ilmu akhlak batin, ilmu adab, adab batin, ilmu al-ihsan yang perlu kita belajar. Bangga diri, sombong, riak, tipu daya, hasad dengki dan banyak lagi. Kalau kita tengok tuan-tuan, agama kita diajar kita banyak perkara. Kita sebagai seorang Islam wajib menuntut ilmu. Kalau kita tak tuntut, rugilah kita. Satu. Yang kedua, agama kita ajar banyak benda dan banyak ilmu. Di antara ilmu-ilmu yang wajib kita belajar tuan-tuan adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini adalah ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang kerana Allah Subhanahu wa taala, kita sembah Allah, kita tak sembah benda lain. Barulah amalan kita ada akaun.
Orang kafir, orang bukan Islam, dia buat amalan baik pun seakan-akan dia tidak buka akaun. Kalau tak ada akaun, tuan-tuan, kita pergi bank nak ambil duit, duit siapa? Duit banyak di bank, tapi akaun semua akaun orang lain. Samalah juga dengan kita seandainya kita bukan Islam. Na'udzubillah. Orang bukan Islam, dia buat benda baik banyak. Seumpama duit dia banyak, tapi akaunnya tak buka. Pergi bank nak ambil duit, orang tak bagi. Kenapa? Tak buka akaun. Dia kena buka akaun dulu. Buka akaun pahala adalah dengan mengucap syahadah. Nah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua-dua boleh. Ini baru dikira sebagai akaun. Kalau kita tak belajar ilmu tauhid, iman kita tidak betul. Bila iman kita tidak betul, kita termasuk dalam mereka yang mengkufurkan Allah, termasuk dalam mereka yang mensyirikkan Allah, maka amalan kita tidak akan diterima oleh Allah. Jadi dari mana kita nak mendapat pahala sedangkan kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Pahala kita nak letak di mana, tuan-tuan? Dia kena ada akaun. Daripada akaun inilah dikira. Orang yang beriman, bila dia mengucap, dia sudah ada akaun. Kita belajar iman, kalau kita sembahyang, agak-agak sembahyang kita sah ke? Tidak sah. Sebab apa? Sebab iman kita tidak betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, kalau dia solat 5 waktu sehari semalam pun kita boleh jawab solat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam pun sama. Seandainya kita sembahyang, kita menyekutukan Allah, kita kufur terhadap Allah, menyebabkan kita secara automatik murtad. Cuma kita saja tak sedar. Adakah amalan kita sembahyang kita 5 kali sehari sepanjang 5-60 tahun diterima oleh Allah? Mustahil Allah Subhanahu wa taala terima. Sebab itu Allah suruh belajar. Engkau belajar tauhid boleh menyelamatkan akidahmu daripada kebinasaan. Tauhid memperbetulkan iman kita kepada Allah. Pertama, ilmu yang wajib kita belajar. Yang kedua, kita kena belajar fiqh. Belajar fiqh, bila iman kita sudah betul, kita belajar cara-cara nak buat amal ibadat yang zahir. Fiqh ni kita belajar nak ambil wuduk macam mana biasa, nak sembahyang macam mana rukuknya, sujudnya. Semua itu dikira di dalam agama. Agak-agak kalau kita tak belajar ilmu fiqh, orang sembahyang kita sembahyang. Kenapa? Sebab Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kita ambil senang. Nabi kata belajarlah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Kita tengok ustaz sembahyang, kita sembahyang. Kita tengok imam sembahyang, kita sembahyang. Kita tengok jiran kita sembahyang, kita sembahyang. Kita zaman kecil dulu tengok bapak kita sembahyang, kita sembahyang. Tanpa belajar, agak-agaknya sah ke sembahyang kita? Sembahyang dia ada rukun dia ada syarat dia ada wajib dia, ada sunat dia, ada makruh dia, ada batal dia. Kita bukan main lagi ambil air wuduk bagus dengan sempurna, kemudian sembahyang ada tamak ninahnya, rupa-rupanya mandi wajib pagi tadi tidak sah, tuan-tuan. Adakah sembahyang kita sah? Tak sah. Kenapa? Sembahyang tidak sah sebab dikira belum mandi wajib. Kenapa? Sebab mandi wajib pagi tadi tidak sah. Kita sembahyang 1 minggu sembahyang dengan keadaan wuduk bagus, dengan keadaan rukuk iktidalnya bagus, bacaannya bagus, tiba-tiba masalah fiqh dalam masalah mandi wajib tidak lulus. Maknanya kita mandi wajib tidak sah, amalan kita selama seminggu sia-sia. Sebab itu kita wajib belajar ilmu fiqh. Kalau kita tak belajar rugi, tuan-tuan. Jadi ilmu tauhid memperbetulkan iman kita. Bila kita dah ada iman kita betul dah. Tak cukup dengan beriman saja nak masuk syurga. Kena ada amalan.
Bila kita dah sembahyang, alhamdulillah, pergi haji. Tengok tuan-tuan, orang pergi haji, dia pergi haji, dia belajar sebelum pergi haji, ada kursus haji. Sebab apa? Sebab takut-takut pergi haji kemudian tak berapa nak pandai buat amal ibadat haji. Bila tak pandai, haji tidak sah. Perasaan hati kita pun, aku pergi baru ni tak puas hati. Kenapa? Nak tawaf pun balik-balik tengok orang tawaf, macam mana nak tawaf. Sa'i pun orang berlari sikit-sikit, aku berlari sikit-sikit. Kenapa engkau berlari? Tak tahu. Semua amal ibadat yang kita buat ni dalam keadaan yang serba salah, ikut-ikutan. Jadi fiqh kita, kalau kita tak belajar, kita tak akan rasa kepuasan di dalam beramal kepada Allah. Sekalipun benda itu sah, tak akan rasa kepuasan. Kenapa? Sebab kita tak belajar betul-betul. Jadi ilmu fiqh kita kena belajar. Takut-takut kita beramal ibadat tiba-tiba tidak sah. Cuba tuan-tuan tengok, ramai di kalangan orang yang sembahyang, tiba-tiba bila sujud kakinya terangkat daripada tempat sujud. Ni tempat sujud, kaki terangkat. Sedangkan sujud ini ada anggota sujud. Jadi ini perlu kita ambil kisah. Kita tengok ada orang yang sembahyang asar, lepas sembahyang asar, sembahyang sunat, kita ingatkan dia qada subuh. Takut malu buang kunut, sujud sawi. Rupanya bila kita tanya, bang sembahyang apa? Sembahyang sunat selepas asar. Dia tak cakap sembahyang sunat selepas asar, tapi kita faham bila kita tanya, bang sembahyang apa? Sembahyang sunat. Sunat apa bang? Sunat asar. Bila sembahyang selepas asar, kita tahu sembahyang sunat asar. Sedangkan dimakruhkan, ditegah sembahyang sunat selepas asar. Kita nak jadi baik ni tak payah tunggu maghrib, sembahyang sunat maghrib. Kalau rasa sudah nak sembahyang, sembahyanglah waktu asar pun. Ini amalan-amalan yang dilakukan dengan cara ikut-ikut. Fiqh, bila kita kurang belajar, amalan kita tidak sempurna. Bila tidak sah, bukan saja tidak sempurna, tidak diterima di dalam agama. Perlu belajar fiqh, tuan-tuan. Yang ketiga, pertama tauhid, kedua fiqh, ketiga belajar tasawuf. Iman kita bagus dah, kita buat amal ibadat, sembahyang bagus dah, tapi sembahyang kita riya. Kita suka saf depan. Bila kita sembahyang, kita duduk saf depan, kita duduk di belakang imam. Memang tak boleh di depan imam, Ustaz. Makmum. Kita duduk di belakang imam, tujuannya supaya orang lain puji kita. Bagus Basianu tu. Kalau sembahyang memang dia bagus, di belakang imam terus. Kita pun rasa bangga sikit. Itu merosakkan amalan kita. Sembahyang dalam keadaan riya tidak akan mendapat pahala. Boleh merosakkan pahala amalan. Berdosa kita sembahyang begitu. Kenapa? Kerana sembahyang dipenuhi dengan sifat-sifat riya, takabur. Bila kita sembahyang angkat takbir, Allahu Akbar, sembahyang bagus sudah, di belakang tiang sana, tujuannya supaya orang tidak tengok. Tapi dalam hati kita, setelah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan aku sembahyang di belakang sana, mesti ada orang puji. Bagus Basianu tu, tidak riak dia. Tengok, ujub pada diri sendiri, bangga diri kita. Ini masalah yang berlaku di dalam hati manusia. Ini penyakit hati yang mana Allah larang tadi. Terbahagi kepada dua, kemudian terbahagi kepada dua. Yang dilarang itu penyakit batin, yang dilarang adalah riya, ujub, takabbur, sum'ah. Semuanya dilarang dan merupakan dosa besar. Jadi kalau benda-benda yang begini kita buat, adakah sembahyang kita tidak sah? Sembahyang sah, tuan-tuan. Tak berdosa. Di hari akhirat nanti Allah tak akan tanya, kenapa kamu tak sembahyang zuhur kemarin? Allah tak tanya dah. Sebab kita sembahyang, kita angkat takbir, kita bagi salam.
Sempurna sembahyang kita dari segi rukun qauli, rukun fi'li, rukun perkataan, rukun perbuatan sempurna. Tapi rukun qalbi kita bercampur dengan riak, bercampur dengan ujub, bercampur dengan sum'ah. Semua itu mengurangkan pahala sembahyang, mengurangkan kualiti sembahyang. Khusyuk, bila sudah riak, ada apa lagi khusyuk? Tak ada dah tuan-tuan. Khusyuk ini merupakan roh kepada sembahyang, roh kepada amal ibadat. Semua amal ibadat mesti ada khusyuk. Kalau tak ada khusyuk, seumpama ibadat itu tidak ada roh. Kalau manusia tak ada roh, orang panggil mayat, mayit, jenazah. Kalau perempuan cantik, cantik betul, kemudian kita hadiahkan kepada seorang raja, kita letak dalam balutan kain, pakai kain yang cantik, tudung cantik, pakaian serba indah, kemudian kita hadiahkan sebagai seorang permaisuri kepada seorang raja. Apa kata raja tadi? Dia akan sumpah kita. Kenapa? Bagi permaisuri yang tidak ada ruh. Allah Subhanahu wa ta'ala, kita buat amal ibadat, tiba-tiba hati kita tak ada khusyuk, hati kita penuh dengan angkuh, takabur, riak, minta puji. Adakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak marah kepada kita? Inilah pentingnya ilmu tasawuf. Nak membentuk diri kita, dalaman kita, supaya amal ibadat kita berkualiti. Ramai orang yang sembahyang tapi kualitinya tidak sama. Ramai orang yang berpuasa, Nabi kata, tapi kualitinya tidak sama. Ada orang puasa-puasa, lapar-lapar, dahaga-dahaga, tapi dua itu saja yang dia dapat. Ada orang puasa dapat banyak pahalanya. Kenapa? Melibatkan hati. Ada orang kita tengok dia sedekah RM500 dia sedekah. Alhamdulillah, hati dia bagus. Dia tunjuk kepada orang dia sedekah, ambil duit, buka dompet, ambil duit, bagi pada imam sedekah, masuk dalam tabung untuk buat apa-apa. Orang nampak dia sedekah, tebal lagi RM500 dilipat. Yang seorang lagi tengok orang sedekah RM500, dia pun ambil duit dalam poket dia, bilang 400-500, dia bagi pada imam. Lega rasa hati orang tengok. Yang tadi, yang pertama lain situasinya, yang kedua lain situasinya. Semua orang yang membuat kebaikan mengikut niat masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Yang pertama, niat dia sedekah supaya orang tengok, supaya orang ikut dia. Sebab tak ramai orang yang kaya yang bagi duit sedekahnya banyak kepada masjid. Bagi RM50, RM10, RM5. Dia kaya, dia selalu bagi banyak. Tetapi tak ada orang yang ikut dia bagi banyak. Dia kata bagi banyaklah supaya orang tengok, orang bagi juga. Aku dengan dia lagi kaya daripada aku. Aku bagi 500, takkan dia nak bagi 500. Mungkin dia akan bagi 1000 kalau dia tahu. Sebab dia lagi kaya. Aku orang kaya baru, dia orang kaya lama. Niat dia bagus supaya menjadi ikutan. Yang kedua pula, niat dia tengok ada orang derma banyak, dia buka dompet, bilang, dia derma banyak. Kalau orang tengok si Anu tu derma banyak, aku juga orang tengok derma banyak. Bukan dia saja baik, aku pun baik juga. Hati manusia, hati yang begini adakah sama dengan hati yang pertama tadi? Jauh tuan-tuan. Syaitan bagai langit dengan bumi. Satu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kualiti amalannya, satu lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kualitinya, sekadar terima saja. Orang yang menerima dapat 400-500, boleh guna? Boleh. Yang pertama tadi dapat 400-500, boleh guna? Boleh. Dua-dua boleh guna. Tapi adakah pahalanya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak sama. Inilah kita belajar tasawuf
supaya jiwa kita bersih, supaya hati kita bersih. Bukan belajar tasawuf, oi aku mau zikir saja. Zikir malam-malam. Zikir tuan-tuan tidak salah, bagus. Cuma belajar tasawuf adalah untuk kita memperbetulkan amalan kita. Biar kita tahu pentingnya ilmu tasawuf ini adalah untuk amalan. Kita nak jumpa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata dalam ayat Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak lagi bermanfaat malun, harta benda. Kaya kau kita, jutawan kau kita, pada hari tidak lagi bermanfaat malun, harta benda, wala banun. Ada orang bermegah-megah dengan anak aku belajar di Australia, anak aku di New Zealand, ambil apa, engineering. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta benda dan juga anak pinak. Apa yang memberi manfaat? Hari bila ni? Hari akhirat, hari kiamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali sesiapa yang datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan qalbin salim, hati yang selamat sejahtera. Biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, hati yang selamat. Selamat sejahtera daripada apa? Daripada sebarang syirik, daripada sebarang kekufuran, daripada sebarang sifat-sifat mazmumah, riaknya dan banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala tidak sebut bimalin kathir, dengan harta yang banyak. Kau datang dengan harta yang banyak, kau selamat. Tidak. Bizaujin karim, dia tidak cakap dengan pasangan hidup yang mulia, yang pemurah. Tidak. Allah kata biqalbin salim. Manusia akan jumpa Allah Subhanahu wa taala masing-masing bawa hati masing-masing. Hati yang bersih suci daripada segala sifat terkeji, maka dia mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau siapa datang jumpa Allah dengan hati yang penuh karat, penuh dosa, penuh noda, maka dia tidak akan selamat di depan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya penting tuan-tuan. Penting belajar tasawuf. Sambungan. Tasawuf, fiqh, tauhid, mana yang lebih penting? Ketiga-tiga itu penting semualah. Kalau iman kita tak betul, tak ada akaun, tak ada buku. Kalau fiqh kita tak betul, sembahyang kita, ibadat kita tidak diterima. Kalau ada tauhid, ada fiqh, tak belajar tasawuf, maknanya amalan kita sekadar ada sahaja, kualitinya tidak ada langsung. Kemungkinan akan merosakkan amalan-amalan yang kita buat. Seperti mana Nabi cakap, innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad dengki akan memakan amalan anak Adam, amalan manusia, kama ta'kulun narul hatab, seperti mana api memakan kayu yang kering. Api ada kayu kering, dia makan kayu kering tu macam mana? Api marak menjulang lah. Tengok rumah yang terbakar. Nak bagi tahunya, amalan kita seandainya banyak sekalipun, bila ada sifat tercela, baru satu sifat tercela memakan seluruh amalan kita. Bagaimana sekiranya berpuluh-puluh sifat mazmumah yang ada di dalam diri kita? Lepas tu tuan-tuan tanyalah, penting ke tak penting belajar tasawuf? Jawapannya penting. Tengok sambungan baris yang ketiga sebelum akhir muka surat pertama. Sekalipun kedua-duanya dikira penting di sisi syarak, dua-dua tu amalan zahir, amalan batin, dua-dua penting di sisi agama, tetapi bahagian kedua yang berkaitan dengan hati ini adalah lebih penting. Amalan zahir ke amalan batin lebih penting?
Dua-dua penting. Walaupun dua-dua penting, amalan yang berkaitan dengan hati lebih penting jika dibandingkan dengan amalan yang berkaitan dengan tubuh badan. Sebab apa? Sebab sekiranya manusia, contoh, sekiranya manusia pakaian bagus, penampilan bagus, sembahyangnya bagus, tiba-tiba ada penyakit hati syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ada penyakit hati melakukan khurafat, rosak iman. Benda khurafat ada dalam hati kita, rosak iman. Bila rosak iman, amalan kita nak bertapak di mana? Ini yang Syekh Abdul Qadir Isa kata, sekalipun dua-dua itu penting, amalan batin itu adalah lebih penting jika dibandingkan dengan amalan zahir. Nampak tak kan? Kenapa? Ini kerana yang batin adalah asas kepada yang zahir dan sumbernya. Kalau hati kita bersih daripada penyakit syirik, barulah lahirnya amalan-amalan yang bersih. Orang yang tidak beriman, dia kufur. Orang yang tidak Islam, dia musyrik. Hati dia ni perlu diperbetulkan. Bila hati dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, lahirlah kata-kata yang bagus. Akhirnya kata-kata bagus itu merupakan ucapan syahadah. Barulah amalan dia diterima. Nak bagi tahu yang zahir dengan yang batin ni lebih utama. Kerosakan amalan batin mengurangkan kualiti amalan zahir. Kita sembahyang bagus, tiba-tiba ada riak, tak ada lah kualitinya, hilang sudah kualiti. Sah riak. Adakah termasuk perkara yang membatalkan sembahyang, seperti mana kita berjalan daripada belakang ke depan lebih daripada 2 pergerakan besar, 3 pergerakan besar kita buat, batal sembahyang kita. Kita mendahului imam lebih daripada 3 rukun, batal sembahyang kita. Jadi macam mana? Adakah riak ini membatalkan sembahyang? Jawapannya tidak. Kalau sembahyang, Allahu Akbar, dalam hati kita penuh dengan minta puji, supaya orang belakang tengok aku sembahyang khusyuk, supaya orang tepi aku tengok aku sembahyang tunduk sampai hampir bongkok. Adakah dia membatalkan sembahyang? Tidak, tuan-tuan. Sembahyang tidak batal dengan sebab riak 100% sekalipun, tapi kualitinya out, tidak ada. Sembahyang tadi sah, dari segi fiqhnya sah, dari segi tasawufnya tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seumpama tadilah gadis yang cantik jelita dihadiahkan kepada raja, rupa-rupanya tak ada ruh, mayat, tak ada nilai di sisi raja. Nak buat apa? Menyusahkan lagi, kena kebumikan lagi mayat tadi. Begitu juga sembahyang yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba tak ada khusyuknya, tak ada rohaninya. Seumpama sembahyang itu menjadi kain buruk, yang mana di dalam hadis dia sembahyangnya akan dicampakkan ke mukanya pada hari akhirat nanti. Ada hadis yang menyebut begitu. Na'udzubillahi min zalik. Kenapa? Hati tidak bersih. Dia kata kerosakan amalan batin mengurangkan kualiti amalan zahir. Kalau tersebut difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih", sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal, maka hendaklah dia beramal ibadat, amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh. Amalan soleh tadi kalau kita tengok, bukan yang zahir saja. Amalan soleh zahir sembahyang, amalan soleh hati ikhlas. Nampak? Boleh sudah kan? Faham sudah. Falyamal amalan salihan, hendaklah dia beramal dengan amalan yang soleh, wala yusyrik, dan janganlah dia mensyirikkan Allah bi'ibadati rabbih, dalam melakukan ibadat kepada Tuhannya, ahada, dengan seseorang pun, dengan sesuatu pun. Kita tahu tuan-tuan,
ibu-ibu, bapak-bapak. Syirik boleh berlaku dengan perkataan. Syirik boleh berlaku dengan perbuatan manusia. Perkataan sebut Tuhan itu lebih daripada satu, macam agama lain. Ini perkataan manusia menyebabkan manusia syirik. Itu syirik dengan lidah, lisan. Syirik juga boleh berlaku dengan perbuatan. Kita pergi rumah ibadat agama lain, menghadiri upacara keagamaan. Contohnya menghadiri upacara penyucian dosa ke. Ini syirik yang dilakukan dengan perbuatan. Rosak juga akidah. Yang ketiga, syirik boleh berlaku dengan hati. Mulut tak menyebut, amalan tidak buat, tetapi hati yakin bahawa Tuhan lebih daripada satu. Ini syirik juga. Syirik dengan apa dia panggil? Syirik qalbi, syirik dalaman, syirik hati. Jadi syirik ini juga boleh merosakkan amalan manusia walaupun dilakukan dengan salah satu daripada tiga cara. Dengan mulut pun rosak, dengan perbuatan pun rosak, dengan hati pun rosak. Jadi dua tadi amalan zahir, yang ketiga tadi amalan batin, amalan rohani, lawan kepada amalan jasmani. Masa pun telah sampai untuk kita solat Isyak. Jadi di sini kita tahu bahawa belajar ilmu tasawuf ini penting. Sebab dia boleh memperbetulkan amal ibadat kita. Bila satu hari nanti kita jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, dalam amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini ulama sebut, dia kata Imam Abdul Wahhab Asy'arani, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, di dalam kitab dia Al-Yawaqit wal Jawahir, dia ada sebut apa dia? Dia ada sebut satu perkataan yang dia ambil daripada kata-kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali ni pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Orang hebat di dalam ilmu tasawuf. Ya, ulama Islam yang diiktiraf di seluruh dunia Islam. Imam Abdul Wahhab Asy'arani tadi dalam kitab dia sebut apa dia sebut? Sebelum sebut yang dia sebut tu, dia ambil perkataan ni daripada siapa? Daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Imam Al-Ghazali ambil daripada siapa? Ambil daripada ba'dul arifin, sebahagian daripada arif billah, golongan-golongan sufi, golongan-golongan tasawuf. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kata al-arif billah tadi, man lam yakun lahu nasibum min ilmil qaum, sesiapa yang tidak mempunyai bahagian, tak ada bahagian dia daripada ilmu tasawuf, tak pernah belajar, tidak ada perasaan untuk belajar, tidak pernah cari guru untuk belajar. Jadi dia kata yakhafu alaihi su'ul khatimah, ditakuti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa tuan-tuan su'ul khatimah ini? Kematian yang berakhir dengan keburukan. Yang paling besar sekali ialah tidak dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Su'ul khatimah juga mati dalam keadaan penuh hasad dengki di dada, penuh sifat-sifat keji dalam jiwa. Ini juga dinamakan su'ul khatimah, mati tidak sempat bertobat. Kalau kita tengok orang berzina, dia tahu dia buat dosa. Dosa itu dosa besar. Bila dia berzina masa muda, masa tua dia bertaubat. Kenapa? Ingat balik kisah dia masa muda, dosa. Tapi adakah orang yang bersikap bangga diri
dia tahu bahawa bangga diri itu berdosa. Aku dengan kau jauh lebih baik aku. Kau mana sembahyang? Walaupun perkataan itu betul, tetapi menunjukkan kita bangga dengan diri kita kerana kita sembahyang. Ini juga bangga diri. Adakah orang yang begini, dia sedar bahawa dia bangga diri, kemudian setelah dia umur dia lanjut dah, dia bertaubat kerana dia bangga diri masa zaman muda dulu. Bangga diri, takabur, ujub adalah benda dalaman yang jarang manusia nampak, dan benda ini juga merupakan dosa besar. Dari segi dosa besar, ujub dosa besar, zina dosa besar, mencuri dosa besar, membunuh dosa besar. Manusia lebih mudah bertaubat daripada membunuh, mencuri, berzina, berbanding manusia bertaubat daripada ujub, riak, takabur, angkuh, bangga diri dan sebagainya. Sebab apa? Tak sedar, tuan-tuan. Kenapa tak sedar? Tak belajar tasawuf, tak belajar ilmu akhlak, tak belajar ilmu adab batin. Jadi inilah kata Imam Al-Ghazali, dinukilkan daripada ba'dul arifin, sesiapa yang tidak mempelajari ilmu ini dikhawatiri, takut dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan tidak elok. Itu kata-kata yang pertama. Sebagai penutup, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, ini seorang ulama tasawuf. Dia sebut apa? Man lam yataghalghal, sesiapa yang tidak mempelajari fi hadhil ulum, ilmu tasawuf ini, mata musirran 'alal kaba'ir, dia mati dalam keadaan berkekalan buat dosa besar. Ini kata Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, mata musirran 'alal kaba'ir, dia mati dalam keadaan berkekalan buat dosa besar. Wa huwa la yadri, sedangkan dalam masa yang sama dia tidak sedar dia buat dosa besar. Jadi inilah tuan-tuan, menyahut cabaran ini, walaupun berkali-kali sudah dijemput, bertahun-tahun sudah dijemput saya merasakan tidak layak. Tapi insya-Allah kita akan kongsi bersama, kita akan munaqasyah bersama. Semoga dengan cara kita belajar, kita akan tahu sedikit demi sedikit bahawa pentingnya ilmu tasawuf. Semoga kita ni mendapat bahagian juga, kita belajar sikit-sikit, dan tujuan belajar ini adalah untuk diamalkan, bukan untuk benda yang lain. Jadi saya rasa setakat tu masa pun dah lewat. Aku lupa dia ada. Astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.